kesihatan. So dapatkan yang borang ni, kita boleh dapatkan bila kita dapat ni, bawa, kalau siapa yang sihat, bawa lah mana-mana klinik. Jadi doktor tu tak payah tabung haji, tak payah doktor yang ada nombor haji pun tak apa. Doktor mana-mana isi borang ni. Lepas tu kita tahulah ada apa-apa yang perlu di-zoomkan atau tak. So basically it's just general screening. Siapa-siapa yang ada penyakit, disarankan bawa pada doktor yang merawat. Sebab doktor merawat ada rekod darah, ada rekod investigations. That will save a lot daripada you all datang untuk buat pemeriksaan. Sekali benda-benda tu tak ada, so kena bayar. Kalau pergi swasta, tanggungan sendiri kan. Jadi kalau ada penyakit apa-apa, darah, rekod darah, semua kena ada imaging, chest x-ray ke apa semua. Nanti saya share next lepas rehat insyaAllah. So siapa-siapa ada penyakit, bawa jumpa doktor yang merawat. And then doktor yang merawat tu boleh bagi info kepada pemeriksa melalui borang saringan ni. Okay? So nanti bawa lah borang ni bila buat pemeriksaan kesihatan. Kalau normal pun bawa, tak normal pun bawa. Cuma kalau boleh tak normal tu sertakan sekali dengan any investigation yang ada. Okay. Saya tak pandai buat ni. Okay. And then jawab tawaran. Bila kita dapat terima tawaran tu, dia akan bagi tempoh bila kena hantar buku tu, kena jawab tu. Itulah yang membuatkan. And then bila jawab tawaran, dia akan bagi buku ni. Misal dia akan bagi buku haji, and dia akan bagi buku putih ni, and satu saringan, satu kertas putih A4. Itu dia macam summary of apa yang kita ada. Yang itu yang nanti tabung haji akan ambil dan simpan. Kita pegang buku ni, tapi yang kertas tu dia akan simpan, dia akan implementkan. And then buat pemeriksaan. So pemeriksaan ni yang mendebarkan masa. Saya tahun lepas dapat tawaran, saya cemas sebab saya takut the year before buku ni tak banyak, tapi lepas tu dah tak ada dah, insyaAllah tak ada dah. Cuma saya nak share perasaan debar tu, nak dapat buku pun saya takut. Sebab jemaah yang tahun lepas yang datang buat pemeriksaan dengan saya, ada siap pergi ke KL duduk Shah Alam, tapi pergi ke KL, pergi ke rata-rata nak cari buku. Lepas tu dia orang akan communicate kat mana yang ada sampai buku habis, tu. Tapi itu dulu, sebab masa tu kan peruntukan tak ramai lepas COVID. So tahun lepas alhamdulillah tak ada masalah tu. Tapi disebabkan saya face that the year before, nak dapat buku ni pun saya takut. Sebab saya takut tak cukup, tak ada buku. So itu pun dah mendebarkan, itu pun dah stressful dah untuk saya. Saya ni cepat stres, jadi saya yang kena buat semua begitu. Okay, so dah buat ni, and then lulus pemeriksaan, kena ambil suntikan vaksin. Yang wajib adalah meningococcal. Yang pergi umrah rasa buat juga kan meningococcal. Meningococcal tu, bila-bila you orang ambil vaksin, try make sure dapat buku kuning ni. Sebab buku ni simpan, tak ada orang akan ambil, tak ada agensi akan ambil. Ada Saudi tak ambil, Kamali tak ambil. So ini rekod you all untuk tunjuk dekat pemeriksa yang you all dah ada. Because dalam ni dia ada detail, dia ada pasal ada stiker. Ini yang nanti akan ditulis dalam buku haji ni dan akan ditulis dalam sistem untuk doktor pemeriksa tu. Kalau tak ada detail tu, kena ambil balik, walaupun baru ambil tahun lepas. So cost, kalau private, kalau government, okay, free. Tapi kalau private, you have to pay. Okay? So bukan saja meningococcal isi dalam ni, influenza, pneumococcal, semua vaksin isi dalam ni. Basically rekod kita lah, baby ada buku rekod dia. Kita baby, buku kecil kuning ni. Okay? Alright, so dah lulus, ambil suntikan, lepas tu kita baru dapat surat jadual penerbangan. Yang risau tu, kalau tempoh nak hantar buku ni pendek. Masa tu yang pemeriksa pun stres, jemaah lebih stres lah. Masa saya first year, saya tak tahu yang saya tak tahu yang, saya beranggapan yang saya kena jawab ikut yang diorang bagi. Maknanya tabung haji bagi 5 hari, saya mesti jawab 5 hari untuk bakal haji tu. Lepas tu, tapi keadaan yang tak terkawal untuk orang tu ada darah tinggi, dia tak pernah ambil darah tinggi, memang masa datang pun tekanan tinggi, saya kena stabilize. Untuk stabilize tu bukan sehari 2, kita kena start ubat, kita kena ambil darah, baseline, kena start ubat, monitor at least 2 weeks, by right kalau 2 weeks. So, maknanya saya perlukan 2 minggu, tapi tarikh hantar 5 hari. Saya stres sebab dia cakap saya, doktor kena cepat saya, sebab saya kena hantar. Membuatkan saya kontak tabung haji punya doktor atas sekali. Saya tanya dia, saya cakap dia, saya sebab bukan seorang dua yang buat saya macam tu. Kita tak senang untuk jumpa doktor ni nak cakap maaf awak gagal.
sangat tak senang sebab kita tahu harapan masing-masing, datang bersusah payah, kadang tunggu berjam-jam just to get that you tak lulus. So itu buatkan saya nak bagi overview hari ni. Okay, so saya pun call sama Haji punya doktor kesihatan, Tok. Dia kata tak apa doktor buat kerja doktor. Kalau kena 2 minggu, 2 minggu. So maknanya kena buat rayuan lah dekat tabung haji, cakap minta tangguh hantar, kena subur. Lepas tu so basically kadang-kadang sebab kita macam saya di klinik swasta tak ada pakar kan, kadang-kadang saya lebih suka rujuk. Sebab bila saya rujuk, katalah orang tu ada jantung, masalah jantung, tempat saya tak ada echo, tak ada stress test, tak ada test-test yang lebih-lebih. ECG ada, tapi ECG memang kena buat. Tapi kalau saya rujuk ke pakar, semua boleh dibuat dalam satu sehari. Jadi kadang-kadang kita rujuk tu untuk memudahkan jemaah, cuma memudahkan mengisi buku, tapi menyusahkanlah juga jemaah kena ke tempat lain pula. Okay, so that's why start early. Kesihatan ni start awal. Okay, alright, ni saringan kesihatan. Kenapa kena buat saringan? Saringan yang tadi orang saya tunjuk. Saringan digalakkan sebelum menjawab tawaran. Status kesihatan boleh diketahui selepas saringan. Maksudnya kita tahu kita ni sebenarnya sihat ke, okey ke tak, nak risau atau tak risau, kita dah boleh tahu masa tu. Penyakit boleh dikesan awal ataupun penyakit sedia ada, boleh dirawat dan distabilkan. Okey, dan membantu percepatkan proses pemeriksaan kesihatan. Sebab pemeriksaan kesihatan tak sekejap, sangat dia lama. Minimum dengan complete isi documentation, kalau orang yang sihat tak ada sakit apa-apa, pengalaman saya almost sejam. Sebab pemeriksa tu kena sangat teliti. Masa first tahun saya pergi kursus taklimat haji, taklimat pemeriksa ni, saya diberitahu kalau siapa-siapa na'udzubillah apa-apa jadi pada jemaah dekat tanah suci, dia orang akan check buku ni siapa yang sign, dia akan cari perkataan dia sampai ke lubang cacing, kita akan cari sebab dia nak tahu kenapa kita buat macam tu. So kita jeopardizing us lah pemeriksa. So kena teliti, satu-satu kena buat, tak boleh miss apa-apa. So di pemeriksaan dia sangat lama. So kalau dah ada borang saringan tu, at least kita, doktor dah tahu nak zoomkan ke apa, and then tidak perlu mendapatkan suntikan vaksin meningokokal lagi untuk saringan. Pemeriksaan kesihatan menentukan hanya bakal haji yang sihat fizikal dan mental saja akan diluluskan. Maksudnya saringan ada saringan. Pemeriksaan tu yang menentukan dapat pergi atau tak. Penyakit akan dirawat dan distabilkan sebelum kelulusan boleh diberi mengikut tempoh yang ditetapkan. Kalau kes tu dia tempoh rawat, tempoh macam minimum anemia, HbD kurang, kita dah tahu sebelum ni, dia dah memang tahu dah dia ada anemia sebelum ni sebab iron dia tak cukup. Maksudnya dia perlukan tambahkan iron saja. So kita boleh bagi ubat untuk tambah iron, kalau cukup dalam 2 minggu dah cukup boleh hantar. So basically boleh lulus terus. So basically ada tempoh tu kita kena rawat, kita kena make sure dah stable dah before hantar buku ni. Pemeriksaan akan direkod sebagai rujukan untuk rawatan di tanah suci. Inilah yang akan communicate, is a communication tool between doktor di tanah air dan di tanah suci. Sebab we cannot communicate with them, they don't know you, dia tak kenal kita, dia tak tahu apa sejarah kita. Buku ni lah yang jawab. So kena betul-betul. Kalau ECG, kalau orang kena buat ECG tu jangan risau, bukan sebab sakit, cuma kita nak, orang ada sakit jantung salah satu contoh yang kriteria kena buat ECG. So buat ECG untuk baseline. Maksudnya na'udzubillah apa-apa jadi kat sana, doktor sana tahu, oh kat Malaysia pun memang macam ni ECG dia, so tak payah risau. Betul kan? Tak perlu nak, it's nothing new gitu. And then perlu disuntik vaksin meningokokal selepas lulus pemeriksaan. So yang saringan tak payah vaksin. Kat mana nak buat? Inilah dia, ni buku rekod, ni buku pemeriksaan kesihatan yang borang saringan yang tadi saya share tu. Kat mana nak buat?